Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudah menonton. Dalam video kali ini saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana strategi untuk menjadi full-time freelance trainer. Sebagai full-time freelance trainer, paling penting adalah untuk kita pastikan bahawa kita ada fokus. Fokus di sini bermaksud kita perlu memberikan segala tumpuan dan usaha kita ke arah matlamat utama, iaitu untuk menjadikan kita sebagai freelance trainer mempunyai cukup jumlah hari latihan di dalam setahun agar kita dapat meneruskan kelangsungan hidup. Bagi seorang freelance trainer, yang paling penting adalah memahami bahawa tidak semua topik akan sentiasa ada demand. Bermaksud di sini, sesetengah topik mempunyai kitaran hayat yang berbeza ataupun demand cycle yang berbeza. Sebagai contoh, di awal tahun mungkin klien akan memerlukan topik tertentu berbanding di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun. Jadi di sini seorang freelance trainer setidak-tidaknya perlu mempunyai satu core topik, iaitu topik khusus yang menjadi kepakarannya, dan beberapa topik-topik susulan atau sampingan yang boleh membantunya apabila tibanya waktu yang kurang demand atau kurang permintaan kepada topik utamanya. Setelah kita dapat kenal pasti topik utama dan topik-topik sampingan yang boleh kita lakukan, yang penting di sini adalah memahami bahawa kita juga perlu membantu training provider kita untuk close the deal ataupun membuat pitching. So di sini pastikan anda fokus dan berikan masa untuk anda boleh mengikuti training provider untuk berjumpa klien mereka dan memastikan anda dapat menjawab soalan-soalan yang klien ada bagi membolehkan training provider anda close the deal. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita fokus. Jangan semua benda kita buat ataupun jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang bukan matlamat utama, iaitu menjadi full-time freelance trainer. Dan seterusnya, ramai orang akan bertanya bagaimana untuk saya berkenalan dengan training provider yang berada di luar sana. Yang pertama sekali, paling penting adalah network. Of course, network ini boleh dilakukan secara fizikal ataupun melalui social media. Di dalam social media, yang paling penting adalah kita perlu boleh untuk memberikan satu gambaran bahawa kita adalah orang yang tepat untuk topik-topik yang kita sampaikan. Sebagai contoh, pesanan saya adalah elakkan untuk komen segala apa isu semasa yang sedang berlaku, tetapi sebaliknya fokus kepada sentiasa memberikan pengajaran atau berkongsi maklumat mengenai topik ataupun fokus area kita. Dia tidak bermaksud kita sentiasa mengiklankan program kita, tetapi yang penting adalah kita mahu establish diri kita sebagai seorang pakar bidang dalam topik yang hendak kita sampaikan. Di sini juga sebagai seorang freelance trainer, kita perlu peka bahawa klien kita adalah training provider. Jadi di sini bagi anda yang mempunyai syarikat sendiri, perlu menjelaskan kepada training provider apa peranan syarikat anda dan tidak bersaing secara langsung. Sebagai contoh, kita ada syarikat training provider dan kita juga menjadi freelance trainer. Ini akan menimbulkan keraguan di dalam fikiran ataupun jiwa seorang training provider, kerana mereka mungkin bimbang, khawatir bahawa anda ada possibility, ada kemungkinan untuk mengambil klien-klien mereka kerana anda juga mempunyai syarikat training provider. So ini adalah satu kebimbangan yang valid bagi pihak training provider. Jadi yang paling penting di sini adalah sebagai seorang freelance trainer, pastikan anda nombor satu fokus kepada kemahuan anda untuk menjadi full-time freelance trainer. Lihat kepada topik-topik yang ingin anda sampaikan, baik dari segi bahasa ataupun dari segi kawasan, lokaliti yang anda skop yang anda mahu terima job. Sebagai contoh, adakah anda sedia untuk travel jauh dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah anda perlu membantu training provider anda memasarkan diri anda. Contohnya online presence ataupun bahan-bahan yang boleh membantu training provider anda memasarkan anda dengan lebih efisien dan efektif. Jadi itu sedikit tips daripada saya.
sekiranya anda ingin mempelajari ataupun mendalami lebih lanjut mengenai topik ini, follow saya melalui #tips for trainers di social media Facebook ataupun LinkedIn, dan dari sana mungkin anda boleh dapat lagi maklumat-maklumat tambahan. InsyaAllah saya sentiasa berkongsi tentang topik-topik berkaitan dengan trainer dan trainer development. Jadi itu saja perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.